kerana dapat bersama hari ini. Saya Fahmi Fadzil, Ahli Parlimen Rumah Pantai. Bersama-sama saya ada dua parti keadilan dan amanah Rumah Pantai serta 6 NGO, yang mana pada hari ini 5 hari bulan Januari 2021 kami telah membuat satu siri laporan polis berjumlah 9 laporan polis berkenaan dengan isu kartel daging haram. Dan ini timbul selepas pecahnya berita daripada beberapa akhbar termasuk Sinar Harian dan juga NST yang telah menceritakan bagaimana wujudnya satu kartel yang mengimport daging yang sebenarnya tidak halal tapi telah diletakkan cop halal. Yang kami minta adalah pihak polis menyiasat untuk memastikan dalang-dalang di sebalik kartel daging haram ini dan membawa mereka ke muka pengadilan. Pada masa sama ada beberapa aplikasi yang kami lihat, antaranya insiden ini semestinya telah mencela integriti dan persepsi umum tentang kualiti sijil halal yang dikelola dan diusahakan oleh JAKIM. Ia menimbulkan kebimbangan dan keresahan di kalangan rakyat, terutama yang beragama Islam, yang merasakan apakah daging yang mereka beli selama ini, kalau daging import, adakah ia halal ataupun tidak, menimbulkan keraguan dan menimbulkan persepsi buruk pada masyarakat berkenaan dengan agensi-agensi yang dipercayai terlibat ataupun bersekongkol dengan mereka yang mengusahakan kartel ini. Kami juga berharap agar pihak kerajaan melalui kementerian-kementerian seperti KPDN PGP perlu mendedahkan syarikat-syarikat membekal daging import kepada umum. Pada waktu ini kita perlu tunggu nama-nama didedahkan dalam mahkamah, tapi saya rasa perlu lebih pantas dari itu kerana untuk mengelakkan salah faham ataupun kekeliruan di kalangan masyarakat dan mengelakkan persepsi negatif terhadap syarikat-syarikat yang tidak terlibat. Kita mendengar bagaimana beberapa pengusaha daging yang telah ditomah kerana mereka ada tanggapan yang mereka terlibat dalam kartel tersebut. Jadi saya rasa ada keperluan dan kewajaran menteri-menteri yang berkenaan mendedahkan nama-nama syarikat yang terbabit dan khususnya produk-produk yang terbabit agar rakyat Malaysia pada hari ini, sekarang, saat ini boleh berhenti daripada membeli produk-produk tersebut. Ataupun sekiranya pihak kementerian khususnya KPDN telah mengambil tindakan untuk merampas produk-produk tersebut, perlu diumumkan kepada orang ramai agar kita tahu, dan sekiranya ada produk-produk itu yang kita telah terbeli, maka kita boleh lupuskan. Kami juga berpandangan pihak kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri khususnya Ahli Ehwal Agama Islam perlu menyiasat secara menyeluruh pengeluaran status logo halal yang telah diberikan kepada mana-mana syarikat yang meragukan. Tidak memadai untuk hanya mengeluarkan kenyataan akan ambil tindakan, tetapi tindakan lewat untuk diambil perlu lakukan sekarang. Seterusnya kami juga memohon pihak SPRM untuk menyiasat secara terperinci agensi-agensi yang berkaitan. Ya, kita mendengar ada beberapa tangkapan telah dibuat, tetapi ini di kalangan para pengarah syarikat yang mungkin terlibat. Persoalannya, beberapa akhbar telah mendedahkan keterlibatan pegawai-pegawai agensi kerajaan yang bersekongkol, yang membolehkan daging-daging ini dibawa masuk dan dilepaskan ke gudang-gudang. Apakah tiada tindakan terhadap mereka? Adakah mereka telah ditangkap? Adakah ketua-ketua jabatan telah diambil tindakan? Siapakah sebenarnya yang telah membenarkan kartel ini wujud sekian lama?
Kami juga memohon agar pihak polis diraja Malaysia menyiasat secara menyeluruh dan terperinci tanpa prejudis dan menyegerakan mana-mana kesiasatan kepada Jabatan Peguam Negara sekiranya belum lagi dihantar. Dan mereka yang mendedahkan aktiviti ini, aktiviti kartel daging haram ini, perlu dilindungi agar mereka tidak terasa terancam berdasarkan kepada Akta Pemberi Maklumat, Whistleblowers Act. Dan saya berharap sekiranya ada rakyat Malaysia yang mengetahui dengan lebih lanjut tentang kes-kes kartel daging haram ini, dapat memberikan maklumat kepada pihak polis agar rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam dan memerlukan produk-produk halal akan berasa selamat dan selesa menggunakan produk-produk tersebut. Itu adalah intipati kenyataan ataupun laporan polis yang telah dibuat pada hari ini. YB, baru-baru ini ada yang mencadangkan seperti Majlis Perundingan Melayu mencadangkan agar JAKIM dirombak secara besar-besaran ekor daripada pendedahan isu ini. Bagaimana pendapat YB sendiri? Ya, saya rasa ini satu perkara yang perlu dipertimbang dan saya tidak ada masalah sekiranya sepatutnya mereka yang dipercayai terlibat dikenakan tindakan segera seperti direhatkan agar mereka tidak mengganggu proses siasatan. Apakah itu telah berlaku? Kita belum mendengar daripada Menteri. Saya minta Menteri Datuk Dr. Zulkifli Al-Makri untuk segera menyatakan pendirian. Adakah beliau bersedia untuk merehatkan beberapa pegawai atasan sekiranya dipercayai terlibat supaya proses itu dapat dilakukan dengan baik, ya. Proses siasatan itu dapat dilakukan. Kita tidak mahu ada apa-apa usaha untuk melindungi mana-mana pihak. Kalau kita lihat setidak-tidaknya dalam isu Macau Scam, pihak PDRM telah melakukan satu tindakan yang jelas, dan di situ kita harapkan agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain yang dalam kes kartel daging haram ini dapat melakukan tindakan dalaman yang tegas, yang pantas dan tuntas. Ada soalan lain? Soalan lain? Berkenaan dengan isu kartel daging haram. Ada apa lain? YB, semalam ada tersebar dakwaan seorang blogger, veteran, Raja Veteran mendakwa bahawa dikatakan PKR, Amanah dan DAP mungkin bakal bekerjasama dengan Barisan Nasional atas nama Pakatan Barisan. So, adakah itu benar YB ataupun macam mana? Ya, nama itu sudah pasti rekaan beliau. Tapi ini menunjukkan wujudnya imajinasi ataupun daya pemikiran. Seperti yang kita semua dengar semalam, Datuk Tajudin, Ahli Parlimen Pasir Salam menyatakan anything is possible, apa-apa mungkin berlaku. Yang mungkin di fikiran ramai sebelum ini telah dicanang beberapa kali tidak akan diambil, tapi tak berlaku apa-apa. Jadi kita wait and see, kita lihat. Bagi saya, bagi pihak pengadilan dan juga rakan-rakan dalam pemanah dan DAP, penjelasan yang diberikan oleh Presiden Keadilan Rangkap Pemangkang Datuk Seri Ahmad Ibrahim pada hari Ahad yang lalu di Kampung Baru sangat jelas, iaitu Pakatan Harapan bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak, sama ada di pihak pemangkang maupun pihak kerajaan, berlandaskan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan, khususnya tata kelola kerajaan perlu diperbaiki, governance, melawan rasuah dan beberapa prinsip yang lain yang saya rasa jelas. Sekiranya mana-mana pihak bersedia untuk bekerjasama di atas landasan tersebut, maka saya percaya kita berkemungkinan terbuka. Tapi apa yang didakwa tu dalam masa terdekat ni memang langsung tak ada lah Mas YB. Setakat ini saya sendiri saya rasa itu adalah mungkin rekaan imajinasi beliau pada waktu ini, tapi ia menunjukkan tahap kesediaan untuk mungkin satu ataupun kerjasama politik yang baru. Secara prinsip pada hari ini kita lihat bukan saja masalah kebobrokan ketakmiran, tetapi kegagalan merangka beberapa dasar yang jelas. Kita lihat bagaimana di Parlimen, contohnya dalam isu vaksin, pihak kerajaan yang paling hemat saya mungkin
terlalu memikirkan tentang isu kestabilan politik. Satu ketika berkata vaksin akan disediakan untuk 70% daripada populasi. Kemudian disebut 83%. Dan sehingga hari ini kita belum mendengar contohnya berapakah jumlah yang akan dibayar. Itu isu vaksin dan kita tak tahu lagi kalau sekiranya akan dimulakan pada bulan Februari, apakah status kesiapsiagaan agensi-agensi dan logistik, belum tahu. Dan perlu ada keterbukaan dan penjelasan yang bagi saya meluas agar rakyat tahu. Sekarang ni ada usaha anti-vaksin contohnya. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengikis salah faham tentang isu vaksin. Berkaitan dengan sekolah contohnya. 2 minggu dari sekarang sekolah-sekolah akan buka, tapi tidak jelas apa perancangan. Contohnya, adakah guru-guru akan dilakukan ujian saringan sebelum mereka menjejak kaki balik ke sekolah, memandangkan ramai yang telah balik ke kampung. Dan kita dengar semalam Tan Sri, Ketua Pengarah Kesihatan, telah menyatakan sejumlah kluster baru telah timbul akibat aktiviti merentas daerah mereka yang balik kampung. Jadi kita dengar sekarang ni pun selain daripada kluster tempat kerja atau tempat kerja, berlaku kluster-kluster di contohnya banyak gym, banyak tempat-tempat beriadah. Mereka yang pergi makan di restoran sempena hari Christmas ataupun Tahun Baru, berlaku sebaran di situ. Jadi apakah perancangan kerajaan untuk memastikan tidak berlaku gelombang keempat yang kita rasa, kita takut mungkin akan dalam keadaan itu? Kita benarkan semua pelajar kembali ke sekolah, kita minta buka balik universiti pada bulan 3, tapi tidak ada perancangan yang jelas. Dan bagi saya ini berlaku kerana di Putrajaya mereka mungkin lebih risau tentang kestabilan politik dan nyawa politik mereka daripada